Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan bagaimana nak melakarkan fungsi trigonometrik, graf fungsi trigonometrik. Tapi bezanya ialah apakah kesan ke atas graf yang kita akan lukiskan ataupun lakarkan sekiranya diperkenalkan absolut ataupun mutlak pada fungsi tersebut. So, untuk mengetahui apakah kesan simbol absolut ini apabila diperkenalkan kepada fungsi graf trigonometri, Cikgu memilih 3 contoh untuk dibincangkan. So, seperti biasa dalam video ini pun Cikgu pilih satu mewakili sin, satu lagi mewakili cos dan satu lagi mewakili tangent. Dalam ketiga-tiga contoh graf ini Cikgu perkenalkan absolut. So, apa yang kita nak bincang adalah dengan melakar kita dapat memahami apakah kesan pengenalan absolut ataupun mutlak ke atas fungsi graf. Cikgu akan pilih soalan 1 dan cikgu akan bincangkan bagaimana nak lakar graf trigonometri melibatkan soalan 1. Baik, kita mulakan soalan 1. Perhatikan di sini graf yang diberikan ialah anda dikendaki melakar y sama dengan absolute sin x. Iaitu satu nilai mutlak yang diperkenalkan kepada sin x. Sebelum kita lakar graf ini, cuba kita ingatkan graf asas dia. So, graf asas untuk soalan ini adalah y sama dengan sin x. So, sekiranya y sama dengan sin x, kita tahu apakah 5 titik yang penting untuk melakarkan graf y sama dengan sin x. Kita ingatkan balik ke 5 titik berkenaan mengikut graf asas dia. So, mengikut graf asas adalah diberitahu ataupun kita tahu bahawa so 5 yang itu adalah xy, iaitu 0 darjah untuk x, 90 darjah, 180 darjah. Kita ada 270 darjah dan 360 darjah. Jelas? So, untuk ini kita tahu bahawa yang ini adalah 0, 1, 0, negatif 1, 0. Jelas? So, yang ini adalah asal, iaitu kalau kita lakarkan 1, negatif 1, yang ini adalah y, 1, 2, 3, 4, yang ini adalah x. So, 0, 1, 0, negatif 1, 0. So sekarang perhatikan ini adalah graf dia. Tapi yang kita nak sekarang adalah absolute. So, maksudnya yang ini adalah y sama dengan sin x. Cuba kita dapatkan 5 koordinat jika sekiranya dia adalah y, iaitu di sini adalah y sama dengan absolute sin x. Seperti mana murid tahu bahawa apabila cikgu letakkan absolute, absolute, tak kira apa dinilai di sini. Maksud di sini ia boleh negatif, ataupun ia boleh jadi positif. Tapi yang penting akhirnya kedua-dua ini akan memberikan satu jawapan yang positif. Itu tujuan absolute. So, tujuan absolute ialah kita akan memastikan nilai terakhir adalah sentiasa positif. So, di sini apabila kita ada negatif, apabila cikgu perkenalkan ia menjadi positif, so semestinya kalau positif dia adalah positif. So, tujuan kita perkenalkan absolute ialah untuk memastikan nilai akhir mestilah positif. So, di sini perhatikan yang ini adalah y sama dengan sin x. So, di sini kosong. So, apabila cikgu perkenalkan absolute di sini, so di sini masih lagi kosong. Yang ini adalah 1. Apabila cikgu perkenalkan absolute, masih lagi 1. Kosong tetap kosong. Jelas? Sekarang perhatikan pula apabila cikgu ada negatif 1. Apabila negatif 1 ini cikgu perkenalkan absolute. Jelas? So, yang ini akan menjadi 1. So, negatif 1 ini akan menjadi 1 dan akhir sekali semestinya kosong adalah kosong. So,
So sekarang apa yang cikgu dapati di sini ialah 5 titik yang diperlukan untuk melakarkan satu graf di mana fungsinya adalah absolute sin x ataupun sin x bernilai ataupun mutlak nilai dia. Jelas? So kita nak lakar. Sekarang kita dah tentukan ke 5 titik yang kita nak gunakan untuk melakar graf. Dan sekarang cikgu tunjukkan bagaimana kita akan gunakan ke 5 titik itu untuk melakarkan graf. Selepas lakar graf itu, kita tengok apakah kesan dia. Okey? Okey, sekarang perhatikan cikgu akan lakarkan graf dia. Okey, seperti biasa, so cikgu maksudkan yang bawah ini adalah untuk y sama dengan absolute sin x. Jelas? So, paksi y ataupun paksi tegak dan paksi x mengufuk. Okey, sama 1, 2. So, di sini perhatikan 1 kan? So, di sini 1. Yang ini adalah negatif 1. Kemudian, okey, 90, 180, 270, 360. Kosong di sini. 90, 180, 270, 360. Jelas? So, yang ini kosong. Yang cikgu nak tanda sekarang ialah, okey, cikgu nak tunjukkan yang asas dahulu, basic dahulu, supaya baru boleh kita tahu. Okey, yang ini apa yang cikgu nak tunjukkan adalah yang basic. Basic maksudnya cikgu nak tunjukkan y sama dengan sin x dahulu. So, cikgu gunakan garis putus-putus. Okey, perhatikan. Okay, apa yang cikgu lukis mengikut garis putus-putus ini adalah y sama dengan sin x. Okey, so di sini perhatikan ia kosong. Okey, 1 kosong, iaitu sampai 180. Jelas? Tetapi apabila kita sampai 270, yang negatif ini, iaitu di sini negatif 1 kan? Apabila negatif 1 ini kita letakkan absolute, ini dah bawa ke atas. So di sini. So maksudnya apabila kita perkenalkan absolute di sini, okey, yang asal 270 negatif 1 itu akan menjadi 1. So yang ini naik ke atas. So maksud sekarang yang lengkuk bawah ini sudah naik ke atas. Okey, jelas? So sekarang perhatikan cikgu lengkapkan graf. Okey, so perhatikan. So yang ini tadi kan doktor kan yang titik-titik yang cikgu lukiskan itu adalah y sama dengan sin x. Apabila cikgu perkenalkan absolute pada graf ini ataupun nilai mutlak pada graf ini, perhatikan sekarang yang bahagian bawah, lengkuk bahagian bawah yang berada bahagian negatif itu disebabkan absolute ia ke atas jadi positif. So sekarang perhatikan di akhir graf kita dapati kesemua bahagian graf itu menjadi positif. Semua bahagian dalam graf itu menjadi positif. So itulah kesan. Okey, memperkenalkan absolute ke atas sin graf tadi. So cikgu dah tunjukkan apakah kesan memperkenalkan absolute ataupun mutlak ke atas satu graf fungsi trigonometrik. So cikgu dah bincangkan bagaimana nak lakar, iaitu y sama dengan absolute sin x. Jelas? So yang ini adalah contoh pertama. Sekarang cikgu akan bincangkan untuk soalan kedua dan apakah kesan ke atas graf apabila perhatikan di sini. Okey, absolute tapi negatif cikgu letakkan di luar sekarang. Cikgu letakkan negatif x absolute 2 cos x. Tapi negatif itu cikgu letakkan di luar. Okey. So sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana nak lakar y sama dengan negatif absolute cos x, ya? Okey, 2 cos x. Okey, kita padamkan yang ini. Okey, cuba kita bincang. Okey, bagaimana kita nak lakar untuk y sama dengan negatif absolute 2 cos x. Okey. So, pertama untuk ini kita ambil yang asas dulu, basic dulu. Kita ambil yang basic dulu. So untuk ini yang basic adalah y sama dengan cos x. Kalau kita tengok dia sebagai cos x, cikgu dah kata untuk melakar graf ini kita perlukan 5 koordinat ataupun 5 titik.
So 5 titik tersebut adalah okey, so x, y 0, 90, 180, okey, 270 dan 360. Okey, cuba kata hafal. So di sini kita dapat 1, 0. Okey, perhatikan di sini adalah okey, so negatif 1, 0, 1. So yang ini adalah asal. Iaitu 0 sampai 360 darjah. Sekiranya kita nak lakar y sama dengan cos x. Tetapi yang kita nak lakar ialah 2 cos x. So apabila cikgu letakkan 2 di hadapan cos x, so sekarang perhatikan. Okey. Yang ini adalah ini ya 2. So yang ini. Okey, yang ini akan jadi 2, 0, negatif 2, 0, 2. Jelas? Boleh. So sekarang perhatikan sekarang. Cikgu dah tunjukkan cos x 5 koordinat dia. Tapi yang kita nak lukis ialah 2 cos x. So cikgu dah tunjukkan 2 cos x. Boleh? So sekarang cikgu nak lakarkan untuk y sama dengan 2 cos x dahulu. Cikgu nak tunjukkan dia dahulu. Okey, so sekarang cikgu nak tunjukkan untuk graf y sama dengan 2 cos x. Okey, so seperti biasa, okey, kita lakarkan. Okey, so apabila cikgu kata depan 2, so yang ini adalah 2 sama jarak di bawah. So di sini adalah negatif 2. Okey, paksi y 90, 270, 80, 180, 270 dan 360. Di sini adalah x. So 0 darjah, 90 darjah, 180, 270 dan 360. Jelas? Okey. Perhatikan 2, kemudian 0. Okey, negatif 2, 0. Okey, perhatikan. So yang ini adalah y sama dengan, okey, doktor ya, saya gunakan garis putus-putus. Okey, perhatikan di sini. Okey, apa yang cikgu lukiskan sekarang mengikut garis putus-putus ini adalah yaitu y sama dengan 2 cos x. Jelas? Okey, tetapi perhatikan sekarang lepas 2 cos x ini, 2 cos x ini diletakkan dalam absolute. Okey, 2 cos. So sebelum cikgu perkenalkan negatif, kita nak lukiskan sekarang. Selepas ini, cikgu kena lukis y sama dengan absolute 2 cos x. Sekarang perhatikan, semula-mula cikgu lukiskan y sama dengan cos x. Lepas itu menjadi 2 cos x. Tetapi soalan nak absolute 2 cos x. So daripada sini, cikgu nak lukiskan absolute 2 cos x. So apabila cikgu letakkan absolute, apabila cikgu letakkan absolute pada 2 cos x, maka cikgu kena tambah satu lagi ruang. Okey, di sini yang ini y, tapi yang y ini adalah untuk absolute. Okey, yang ini akan jadi positif 2 tetap positif 2, kosong tetap kosong. So negatif 2, absolute negatif 2 adalah 2. So yang ini akan jadi 2, kosong dan 2. So sekarang perhatikan. Okey, apabila kosong 2, okey, 90 kosong, 180 apabila cikgu letakkan 2 cos x adalah negatif 2, tapi kita perlukan absolute. So apabila cikgu letakkan absolute, negatif 2 ini akan ke atas. So sekarang titik ini sudah ke atas sekarang. Okay, jelas? Okey, so sekarang cikgu dah bawa ke atas ya, ke atas. Okey, kemudian perhatikan kosong dan 2. So sekarang perhatikan yang cikgu letakkan di sini adalah, okey, sekarang cikgu padamkan. Sekarang apa yang cikgu lukiskan dalam garis putus-putus? Garis putus-putus adalah graf untuk, apa yang cikgu lukis adalah y sama dengan absolute 2 cos x. Jelas? Tetapi soalan bukan nak absolute 2 cos x, dia nak negatif.
So sekarang cikgu kena tambah lagi satu ruang. Okey, di mana y? Y di sini adalah y sama dengan negatif absolute 2 cos x. So sekarang perhatikan, yang kita nak adalah yang ini semua adalah absolute. Jelas? So sekarang kita letakkan negatif di hadapan. So maksud 2 akan jadi negatif 2. Kosong tetap kosong. 2 ini akan jadi negatif 2. Kosong. Dan yang ini adalah negatif 2. Okey, perhatikan sekarang apabila cikgu letakkan negatif itu di luar. Okey, so sekarang perhatikan ini adalah 5 koordinat. Sekiranya cikgu nak lakarkan y sama dengan negatif absolute 2 cos x. Jelas? So sekarang kita tandakan titik-titik ini, iaitu apabila kosong ia menjadi negatif 2, kosong ia akan menjadi negatif 2. Okey. So 90 masih kekal kosong. 180 perhatikan, okey, 2 jadi negatif 2, 2 ini turun jadi negatif 2. Okey, negatif 2 cikgu padam balik. Okey, bawah ya. Okey, 270 tetap kosong dan 360 yang ini akan jadi okey, so negatif 2. Okey, perhatikan sekarang kosong, yang ini negatif 2, kosong, negatif 2, kosong. So sekarang perhatikan grafnya adalah okey, perhatikan sekarang yang dotted atas ini adalah yang dotted atas ini ya, dotted ya. Yang garis putus-putus atas ini adalah y sama dengan absolute 2 cos x. Jelas? Tetapi soalan nak negatif. So apabila negatif, yang atas positif itu semuanya akan tukar menjadi negatif. So sekarang apabila cikgu padamkan yang titik-titik di atas itu, sekarang perhatikan yang ini adalah apa yang tinggal ini adalah y sama dengan negatif absolute 2 cos x. So ini adalah bentuk terakhir. Okey, yang ini adalah bentuk terakhir ataupun kesan. Okey, memperkenalkan absolute. Okey, so sekarang yang kita lukis tadi, so ini adalah graf fungsi trigonometrik, iaitu untuk y sama dengan negatif absolute cos 2 cos x. Jelas? So cikgu dah bincangkan bagaimana nak melakarkan fungsi trigonometrik, iaitu y sama dengan negatif absolute cos 2x. Okey, so cikgu harap murid-murid dapat memahami, okey, bagaimana kita nak tentukan titik-titik, 5 titik yang cikgu maksudkan itu dalam melakar satu graf trigonometrik. Jelas? Okey, so sekarang cikgu akan bincangkan graf terakhir, iaitu y sama dengan absolute. Sekarang perhatikan cikgu letakkan negatif ke dalam. Okey, tadi negatif itu di luar, sekarang cikgu letakkan negatif itu ke dalam absolute, ke dalam absolute. Jelas? Okey, so sekarang cikgu akan bincangkan bagaimana nak melakar graf trigonometrik di mana fungsinya ialah y sama dengan absolute negatif 3/2 tangent x. Okey, so sekarang cikgu padamkan yang ini. Dan kita akan bincang satu persatu bagaimana nak lakar untuk tangent x pula. Okey, so soalan sekarang ialah melakar iaitu y sama dengan absolute negatif 3/2 tangent x. Okey, so sebelum kita lakar ini, cuba kita ingatkan balik tangent x. Masih ingat tak? Kalau tangent x, 5 koordinat ataupun 5 titik yang biasa kita bincangkan adalah, okey, kita ingatkan balik, iaitu di sini x, y di sini adalah tangent x. Okey, 0, 90, 180,
270 dan terakhir sekali ialah 360. Jelas? Masih ingat tak? Kosong, infinity, kosong, infinity, kosong. Masih ingat? So untuk ini masih ingat tak? Ya. Oke, kita letakkan doktor 1, 2, 3, 0, 90, 180, 270 dan akhir sekali ialah 360. Okey, X di sini Y. Okey, so yang ini 1, negatif 1. Masih ingat? First quadrant, second quadrant, dan ini third quadrant, dan ini adalah sukuan yang keempat. Okey, pertama positif. Okey, kemudian ketiga positif. Okey, kedua negatif. Dan keempat negatif. So yang ini adalah Y sama dengan tangent X. Tetapi cikgu kata kalau ia ni adalah Y sama dengan 3/2 tangent X. Okey, apabila cikgu letakkan 3/2 tangent X, kita tak payah lakukan sebarang perubahan. Hanya kita tukarkan yang ini menjadi 3/2. Yang ini negatif 3/2. Itu saja. So apa yang cikgu lakukan sekarang ialah perhatikan 3/2 tangent X. So maksud di sini kita tak lakukan sebarang perubahan nilai pada 5 koordinat yang antara 5 titik yang biasa kita gunakan untuk melakar graf. Sebab di sini sentiasa ada infinity. Tak kira dia positif ataupun negatif. Kalau infinity, so tidak ada nilai di mana hadnya. So di sini walaupun cikgu lakukan perubahan memperkenalkan 3/2 di hadapan, kesan bentuk graf itu tidak berubah. Hanya nilai itu daripada 1, asalnya 1 menjadi 3/2. Yang 1 itu cikgu padam, cikgu letakkan 3/2. So 3/2 di atas, negatif 3/2. So perhatikan di sini. So kesannya tak banyak. Okey, seterusnya ialah apabila cikgu perkenalkan, cikgu letakkan absolute sekarang. Bila letakkan absolute. Okey, sekarang apabila cikgu perkenalkan absolute. Okey. Kita ulang balik graf tadi, kemas ya, kita kemaskan graf tadi, okey. So sekarang yang ini cikgu kata, okey, 3/2 dan sama jarak di bawah, so negatif 3/2, okey, 90, 1, 2, 3. So di sini 180, 270 dan 360, yang ini adalah X. Dan pada setiap itu letakkan garis putus-putus lurus. Okey, so yang ini adalah first quadrant, sekuan pertama, 2, 3 dan 4. Okey, so ulang balik, masih ingat tak? So 1 positif tangent, okey, 2 negatif tangent. Yang ketiga, ya, kita dapati positif, iaitu tangent adalah positif. Dan untuk keempat, ya, negatif, iaitu tangent adalah negatif. So sekarang, apa yang cikgu lukiskan dalam garis putus-putus adalah, kita perhatikan ya. Okey, apa yang cikgu lukis dalam rancangan ini ataupun graf ini ialah Y sama dengan 3/2 tangent X. Tetapi apabila cikgu letakkan absolute, okey, absolute maksudnya apa? Akhirnya nilai mestilah positif. So sekarang pada sekuan pertama dia kekal positif. Jelas? Dia kekal positif. So maksudnya dia kekal positif. Okey? So yang kedua itu, kan cikgu dah bincang. Okey, so apabila sekarang absolute, okey, yang ini adalah negatif. Apabila kita letakkan negatif dalam absolute, dia akan menjadi positif. So pada sekuan kedua, asalnya ialah negatif. Apabila cikgu perkenalkan absolute, dia akan tukar jadi positif. So maksudnya yang ini akan ke atas. Okey, yang ini akan ke atas. Okey, so cikgu padamkan ini. So, sekuan ketiga tak ada masalah sebab dia masih lagi positif. So, masih lagi positif. Okey, perhatikan di sini. Okey, yang keempat kita tahu dia ada negatif. So, yang keempat
pada sukuan keempat ataupun kuadran keempat grafnya adalah negatif. Tapi kita nak absolute. So apabila cikgu letakkan absolute pada negatif, dia akan jadi positif. So maksudnya yang ini ke atas. Jelas? Boleh. So sekarang perhatikan, yang ini adalah absolute. Okey? So sekarang apabila cikgu letakkan yang ini adalah 3/2 tangent x. Okey? Yang ini ialah absolute 3/2 tangent x. Sekarang katakan cikgu letakkan absolute negatif 3/2 tangent x. So maksud di sini, apa jua nilai dalam absolute ini akhirnya adalah positif. Jelas tak? So di sini negatif ini cikgu letakkan dalam. Tadi dalam cos, negatif itu berada di luar. Apabila ia berada di luar, ia akan mempengaruhi bentuk graf. Yaitu positif akan menjadi negatif, negatif menjadi positif. Sebab negatif itu berada di luar. Tapi dalam soalan 3 ini, negatif itu berada dalam absolute. So apabila negatif itu berada dalam absolute, absolute tujuannya ialah akhirnya dia akan menjadi positif. So sebab ini, apabila cikgu lakukan tadi ialah 3/2 tangent x, yang ini, apabila cikgu letakkan negatif dalam seperti mana yang dikehendaki dalam soalan, so di sini walaupun cikgu letakkan negatif dalam absolute ini, so tujuan absolute sebenarnya ialah nilai akhir mestilah sentiasa positif. So di sini apabila cikgu letakkan negatif dan berada dalam absolute, dia tidak mempengaruhi graf. Dia tidak mempengaruhi graf, iaitu yang kita lukis adalah 3/2 tangent x. Apa yang kita lukis adalah absolute 3/2 tangent x. Okey, apa yang ada ini ialah absolute 3/2 tangent x. Apabila cikgu letakkan negatif berada dalam absolute, yang ini tak akan berubah. Jelas? Sebab tujuan sebenar absolute ini ialah nilai akhir mestilah positif. So sekarang di akhir graf ini semua mesti berada di bahagian positif. So sekarang perhatikan, tadi yang ini positif kekal di situ, yang ini berada di bawah disebabkan okey kita bawa ke atas. Jelas? So di sini tujuan di sini adalah absolute, kita bawa yang negatif itu ke atas, di mana akhirnya semua bahagian graf itu berada di bahagian positif. Walaupun cikgu perkenalkan negatif, dua keadaan cikgu bandingkan. Satu keadaan iaitu dalam soalan 2, absolute dan negatif itu cikgu letakkan di luar, ia memberikan kesan ke atas bentuk graf terakhir yang dihasilkan. Tetapi apabila negatif itu cikgu letakkan dalam absolute, so tujuan absolute akhirnya mesti positif. So di sini dia tak memberi kesan ke atas graf seperti mana cikgu bincangkan untuk tangent ini. So cikgu harap 3 contoh yang cikgu pilih untuk bincang dalam video ini akan membantu murid-murid bagaimana nak melakarkan fungsi graf trigonometrik, tak kira sin, cos ataupun tangent, apabila absolute ataupun nilai mutlak itu diperkenalkan kepada fungsi graf tersebut. So di sini cikgu pilih 3 contoh untuk dibincang, dan dalam 2 contoh iaitu contoh dan 2, bagaimana negatif itu di satu keadaan cikgu letakkan negatif di luar absolute, dalam satu keadaan cikgu letakkan negatif itu ke dalam absolute, supaya murid-murid dapat membandingkan kesan-kesan negatif dan absolute, okey, ke atas graf fungsi trigonometri yang kita lakarkan tadi. So sekiranya anda berpuas hati, okey, apa yang cikgu bincangkan dalam video ini, seperti biasa berikan thumbs. Okey, sekiranya anda perlukan lebih banyak video berkenaan dengan trigonometri, okey, pastikan anda subscribe channel cikgu. Okey, dan terima kasih.